Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan masa yang Allah Taala izinkan kepada kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, saya anjurkan kepada tuan-tuan sebelum kita mulakan majlis ini, suka untuk saya ingatkan sama ada tuan-tuan boleh buat selepas ini ataupun ketika ini, iaitu tunaikanlah solat sunat duha yang sangat dianjurkan kepada kita, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi SAW telah mewasiatkan kepadanya, iaitu supaya melakukan 3 perkara. Pertama, kata Nabi SAW, menunaikan solat duha pada awal pagi. Yang kedua, kata Nabi SAW, menunaikan solat witir di malam hari. Dan yang ketiga iaitu menunaikan puasa sunat abyad pada 13, 14 dan 15 hari bulan dalam kalender Islam pada setiap bulan. Yang ini 3 wasiat yang Nabi SAW sebutkan kepada Abu Hurairah sebagai satu galakan sunnah yang sangat-sangat dituntut untuk kita laksanakan bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan kita buka pagi kita ini dengan melihat ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan keberkatan kepada kita pada pagi hari, insya-Allah. Baik, di hujung-hujung tahun ni, di hari yang terakhir untuk kalender 2020, sebelum kita masuk kepada tahun yang baru, insya-Allah hari ini kita akan akhiri final kepada siri-siri tafsir kita pada surah Yasin. Dan insya-Allah hari ini kita akan bermula sambungan tafsir Yasin kita, iaitu pada ayat yang ke-77. Tapi sebelum kita masuk pada ayat yang ke-77, seperti yang mana saya sebutkan pada tuan-tuan, kita kena ulang kaji sedikit ayat-ayat yang sebelum itu sebab dia saling berkaitan. Dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh nampak flow dia, boleh faham apa yang Allah Ta'ala sampaikan, okay, supaya kita pun tak rasa terlompat dan sebagainya lah bila kita teruskan bacaan. Okey, baik, kita tengok pada ayat yang ke-71 terlebih dahulu untuk kita ulang kaji apa yang kita dah sentuh pada minggu yang lalu, iaitu pada ayat yang ke-71 pada surah Yasin, surah yang ke-36. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita, menyebutkan dalam firman-Nya, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ayat ini adalah sebagai satu contoh bandingan, misalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia berfikir untuk melihat kekuasaan Allah. Bagi musyrikin Quraisy, sebab ayat ini ditujukan kepada musyrikin Quraisy yang menafikan kerasulan Nabi dan menolak tauhid daripada Nabi SAW, maka Allah Ta'ala mengajak kepada mereka untuk sama-sama berfikir, melihat betul ke tidak adanya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke dunia ni ada Tuhannya? Maka Allah kata, awalam yarau, dan apakah kamu tidak melihat? Kalimah yarau di situ adalah menunjukkan kepada melihat. Melihat di sini adalah memberi maksud juga kepada apakah kamu tak berfikir? Apakah kamu ni tak boleh bayangkan? Apakah kamu ni tak boleh menggunakan akal kamu? Melihat tu dari sudut mata lah. Kamu lihat, maka kamu kena proses dengan akal fikiran kamu.
anna khalaqna, sesungguhnya kami, khalaqna, telah kami ciptakan, lahum, bagi kamu wahai manusia, mimma amilat aidina, apa yang telah kami ciptakan daripada tangan kami. Aidina, kat situ Allah kata apa? Sekarang ni yang kamu tengok alam ni, yang kami telah berikan kepada nikmat-nikmat ni, semuanya datang daripada aidina, daripada tangan kami. Sebab Allah Ta'ala di sini nak menekankan akidah dan tauhid, yang mana apa yang ada pada kita sebagai manusia, apa yang kita miliki, semuanya datang daripada Allah. Semuanya adalah penciptaan daripada Allah. Apa dia? Allah kata an'ama, iaitu haiwan-haiwan ternak. Di sini Allah sengaja gunakan kalimah an'ama, adalah haiwan-haiwan ternak. Dia tak sebut haiwan liar, ada haiwan ternak, sebab ada mesej yang Allah sampaikan. Apa dia? Fahum laha malikun, yang mana haiwan ternak itu sebahagiannya kamu telah menguasai, maknanya kamu telah memiliki haiwan-haiwan ternak ni. Sebahagian apa maksud memiliki ni tuan-tuan? Kalimah malikun, manusia memiliki haiwan ternak. Pada ayat 72 Allah terangkan, iaitu wadzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana haiwan itu kami tundukkan kepada kamu wahai manusia. Tujuan ni untuk apa? Rakubuhum, untuk kamu tunggangi sebagai kenderaan, wa minha yakulun, dan sebahagiannya kamu jadikan sebagai makanan. Di sini kita boleh nampak yang mana haiwan ni dia ditundukkan kepada kita sehingga kita boleh jadikan kenderaan, kita boleh jadikan makanan, kita boleh ambil manfaat di situ. Sebenarnya itu adalah nikmat daripada Allah, dan itu adalah peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah misalnya seorang penggembala kambing punya banyak kambing dia, ada beratus mungkin kambing dia. Kalau kambing tu Allah berikan akal, boleh saja dia nak kita kata menyerang tuannya, pengembalanya, tetapi tak berlaku, sebab di situ Allah letakkan nikmat manusia sebagai khalifah, yang mana haiwan-haiwan ni telah ditundukkan. Bagi orang yang menggunakan akal, dia boleh berfikir, macam mana haiwan ni boleh dengar cakap kita? Macam mana haiwan ni boleh patuh sehingga kita boleh sembelih dia, kita boleh jadikan kenderaan, kita boleh tunggang dia sejauh mungkin. Kalau pada zaman Nabi lah, menggunakan unta daripada Mekah pergi Syam, Mekah sampai ke Yaman. Di sini sebenarnya nak tunjukkan di situ adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak mengaturkan perkara ni tuan-tuan, sudah tentu haiwan pun tak nak menjadi sesuatu yang lebih rendah daripada manusia. Kalau boleh dia nak jadi lebih hebat daripada manusia. Kalau ikutkanlah. Okey, kalau ikutkan. Tapi Allah kata wadzallalnaha, kami yang tundukkan haiwan-haiwan ini, rakubuhum, untuk kamu tunggangi, wa minha yakulun, dan untuk kamu ambil haiwan-haiwan ternak ini sebagai makanan-makanan untuk kamu. Baik, kemudian pada ayat yang ke-73 Allah kata walahum fiha manafi'u wa masyarib, dan ada juga sebahagian daripada haiwan-haiwan ternak ini kamu ambil manfaat daripada tulangnya, daripada bulunya, daripada kulitnya, daripada dagingnya, wa masyarib, dan kamu ambil sebagai minuman kamu melalui susu-susunya. Afala yashkurun, wahai manusia, apakah kamu tak erti nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Okey, apakah kamu tak boleh nak bersyukur? Sebab semua nikmat ni telah disediakan kepada kamu, dan semua nikmat ni telah ditundukkan kepada kamu semua. Ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab adanya haiwan-haiwan yang kita tak pernah bayar pun, untuk adanya haiwan-haiwan ni tuan-tuan, kita tak pernah fikir pun nak membela haiwan ni. Tapi Allah Ta'ala telah izinkan adanya haiwan-haiwan ini sebagai memenuhi keperluan-keperluan kehidupan kita, sebagai makanan, sebagai minuman, boleh jadi sebagai pakaian, sebagai perhiasan dan sebagainya. Ini satu nikmat, dan di situ Allah mengajak kita supaya berfikir. Dan contoh ni sebenarnya sangat dekat dengan orang musyrikin Quraisy, sebab mereka memang pada zaman di Mekah, penduduk-penduduk Mekah ni dia berbeza dengan orang Madinah. Orang Madinah bekerja sebagai pertani, iaitu mengusahakan kebun-kebun tamar. Manakala orang Mekah, kebanyakan mereka, majoriti mereka adalah pedagang, dan sebahagian juga mereka adalah penternak-penternak kambing, lembu dan unta dan sebagainya.
Jadi perkara ni sangat dekat dengan orang-orang musyrikin Quraisy pada zaman tu. Sebab haiwan ni kamu bela, haiwan ni yang menjana pendapatan untuk kamu. Haiwan ni lah yang kamu tunggangi untuk kamu pergi berdagang dan sebagainya. Sepatutnya kamu boleh lihat di situ adanya kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jelas tuan-tuan Boleh Okey. Baik, kemudian ayat yang ke-74. Di sini Allah Taala dah bagi satu contoh. Tadi Allah nak tunjukkan ni bukti kewujudan aku. Ketuhanan di dunia ni ada sebab semua alam ni telah diaturkan. Okey, kalau tidak ada Tuhan, dunia ni akan cacah marba. Dunia akan jadi huru-hara sebab tidak ada peraturan, tidak ada orang, tidak ada sesuatu yang menguasai dan mengawalnya. Tapi Allah tunjukkan alam ni dalam keadaan teratur. Tidak pernah satu pun berlaku kepincangan dan kerosakan, melainkan atas izin Allah. Dan pada ayat yang ke-74 Allah kata, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Namun mereka, yakni manusia, tetap wattakhadhu min dunillah, tetap mengambil sembahan-sembahan, berhala-berhala selain daripada Allah, la'allahum yunsarun, agar mereka mendapat pertolongan. Macam mana manusia ni boleh syirik kepada Allah juga selepas Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka nikmat, setelah Allah datangkan bukti-bukti kekuasaan dia? Macam mana manusia ni tetap mengambil berhala-berhala untuk disembah selain daripada Allah? Kemudian ayat 75 Allah Ta'ala datangkan satu hujah, yang mana Allah nak mendatangkan satu perumpamaan, satu kenyataan supaya manusia berfikir, iaitu kata Allah, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan berhala-berhala yang mereka sembah di dunia, la yastati'una nasrahum, sekali-kali tidak mampu untuk menolong mereka. Bukan sekadar tak mampu menolong di dunia, bahkan di akhirat takkan lagi dapat membantu mereka. Dekat dunia pun manusia boleh fikir, gunakan akal kita. Macam mana berhala yang mereka cipta dengan tangan mereka, yang mereka bentukkan dengan tangan mereka, dengan imajinasi mereka, kemudian disembah. Minta pula sesuatu pada dia. Bahkan ada pula yang tak membentuk berhala ni, dia ambil batu, dia ambil busut, dia ambil pokok kayu dan sebagainya, dijadikan sebagai sembahan. Adakah benda tu logik mengharapkan bantuan daripada sesuatu seperti itu? Okey, yang ini Allah kata la yastati'una nasrahum. Orang yang gunakan akal, dia akan tahu, benda ni sepatutnya tak mampu tolong saya. Kalau dunia pun dia tak mampu tolong, apatah lagi di alam akhirat. Okey, kamu mengharapkan pertolongan daripada dia, dia tak akan mampu tolong kamu. Bahkan kata Allah, wahum lahum jundum muhdarun, iaitu kata Allah, bahkan berhala-berhala itu akan menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka. Apa maksud Allah Ta'ala gunakan kalimah jundum muhdarun? Iaitu tentera-tentera yang dihadirkan pada hari akhirat. Maksudnya, di hari akhirat nanti, ketika mana Allah hukumi mereka di hari mahsyar, dan bila mana Allah campakkan mereka di dalam neraka nanti, Allah akan datangkan berhala-berhala ini untuk menyaksikan mereka. Di sini kalimah min dunillahi aliha pada ayat 74 tu, iaitu ada orang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, dia bukan sekadar merujuk kepada berhala-berhala, tetapi merujuk kepada semua perkara selain daripada Allah. Ada manusia yang menyembah malaikat, ada manusia yang menyembah dewa, ada manusia yang menyembah matahari dan sebagainya. Maknanya apa-apa sesuatu yang selain daripada Allah, okey, selain daripada Allah ni, semua yang selain sembahan daripada Allah termasuk dalam kategori ni. Kata Allah Ta'ala, sesuatu yang selain daripada aku tidak akan dapat membantu kamu. Dunia, apatah lagi akhirat, tak akan dapat bantu. Bahkan Allah cabar dan Allah sebut, mereka akan datang menjadi tentera-tentera. Tentera-tentera di sini bukan nak kata dia akan jadi pembela, pelindung di hari akhirat, tak. Tapi di sini ada dua tafsiran. Pertama, iaitu Allah akan bariskan berhala-berhala ni seolah-olahnya macam tentera, perbarisan tentera, untuk menyaksikan kamu dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menambahkan kesakitan dan penyesalan bagi penghuni-penghuni neraka. Sebab ini berhala yang saya puja, ini makhluk yang saya puja,
Makhluk ni hanya menyaksikan kita dimasukkan ke dalam neraka tanpa ada satu pun pertolongan daripada dia. Jadi kalimah jundum muhdarun, tentera-tentera yang dihadirkan nanti pada hari mahsyar, hari akhirat, di situ adalah perbarisan berhala-berhala ni, sesuatu yang dipuja, disembah tu oleh manusia akan dibariskan seolah-olahnya macam tentera. Pada tafsiran yang kedua, kalimah jundum muhdarun di sini adalah merujuk kepada berhala-berhala ni yang diharapkan sebagai pembela, pelindung dan penjaga, macam tentera yang mengawal keselamatan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak dapat melakukannya. Ini sebagai satu sindiran, kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia-manusia ni yang meletakkan sesuatu salah pada tempatnya. Jelas tuan-tuan? Jadi ada dua tafsiran dekat sini. Kalimah jundum muhdarun, tentera yang dihadirkan ni merujuk pada berhala-berhala ataupun sesuatu yang dipuja. Termasuk, saya minta maaf sebut tuan-tuan secara terbuka, termasuk juga orang Islam yang memuja, yang sampai menyembah selain sesuatu daripada Allah. Maksud lebih jelas lagi, ada yang sampai menyembah kubur, ada yang sampai menyembah para nabi, para awliya, para habib dan sebagainya, termasuklah dalam kategori ini. Sebab itu Allah tak guna kalimah berhala di sini. Allah kata min dunillahi aliha, orang yang mengambil sembahan selain daripada Allah. Okey, selain daripada Allah, sembahan selain daripada Allah. Mana-mana makhluk dia, termasuk nabi ke, para malaikat ke, para awliya ke, para habib dan sebagainya, termasuklah. Dia akan dibariskan, dilihatkan kepada mereka yang mana makhluk ni tak dapat membantu kamu nanti di hari akhirat. Melainkan Allah sahaja yang mampu bantu kita dunia, dan Allah lah yang membantu kita di akhirat. Kita kena berpegang tuan-tuan dan meletakkan akidah, Allah lah Tuhan yang mendatangkan manfaat, dan Allah jugalah Tuhan yang mendatangkan mudarat pada kita. Tidak ada pada sesuatu makhluk yang lain. Okey? Jelas ayat 75. Yang ini akidah tuan-tuan. Dan saya sebutkan pada minggu yang lalu, di sini kalau surah Yasin dibacakan kepada orang yang dalam keadaan nazak, kalau dia faham sungguh ayat ni tuan-tuan, di hujung-hujung Yasin ni, dia akan berubah dan dia akan bertaubat di hujung-hujung hidup dia. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, iqra'u Yasin ala mautakum, ala mautikum, iaitu bacalah surah Yasin kepada orang yang dalam keadaan nazak, orang yang nak meninggal dunia, supaya ayat ini menjadi peringatan, ingatan, nasihat, teguran kepada dia. Mudah-mudahan di penghujung tu ada taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa saya pernah cerita satu kisah. Kisah ni maklum dan popular dalam riwayat-riwayat sirah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibn Ishaq dan sebagainya, yang mana mereka ceritakan ada seorang lelaki daripada kabilah Bani Abdul Ashhal yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az dan juga Usaid bin Hudair. Ini ada dua orang pemimpin Ansar, orang Madinah, yang akhirnya memeluk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, Usaid bin Hudair dan juga Sa'ad bin Mu'az. Dua-dua ni pemimpin. Dia adalah pemimpin kepada kabilah Bani Abdul Ashhal. Masa dia masuk Islam tuan-tuan, dua pemimpin ni, dia masuk Islam saja, dia paksa seluruh kabilah dia masuk Islam. Seluruh kabilah masuk Islam. Semuanya masuk Islam, melainkan ada seorang lelaki namanya Amru bin, saya tak ingat nama Amru bin apa, tapi dia terkenal dengan gelaran Al-Ushairim. Seorang lelaki ni. Lelaki ni dia syirik kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam riwayat sirah menunjukkan masa peperangan Uhud, lelaki ni Al-Ushairim, Allah campakkan hidayah dalam hati dia. Campak hidayah dalam hati Al-Ushairim ni, dan Al-Ushairim ni akhirnya masuk Islam dan dia terus menyertai Nabi di dalam peperangan Uhud. Dan di dalam peperangan Uhud, dia syahid dalam peperangan tersebut. Namun Nabi SAW menghantar sahabat kecilnya Zaid bin Sabit, salah seorang daripada penulis wahyu Nabi. Masa habis perang Uhud, Nabi minta Zaid bin Sabit ni pergi ke kawasan syuhada-syuhada Uhud ni, pergi tengok siapa yang tinggal, yang masih dalam, yang hidup dan sebagainya. Antara yang Zaid bin Sabit ni jumpa adalah Quzman, antara yang lain Sa'ad bin Rabi', antara yang lain adalah Al-Ushairim. Tiga-tiga ni kisah yang menarik lah ni kalau tuan-tuan baca dalam riwayat sirah. Antaranya apa? Masa Zaid bin Sabit jumpa dengan Sa'ad bin Rabi', kata Zaid bin Sabit, wahai Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Rabi' ni adalah orang kaya di Madinah yang disaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf, yang mana kalau tuan-tuan pernah dengar kisah, masa dia hijrah,
Sa'ad bin Rabi' ni pernah offer pada Abdurrahman bin Auf, saya ada 4 orang isteri, kamu berkenan mana salah seorang, saya boleh cerai, kamu kahwin. Ini persaudaraan yang sangat hebat lah sampai ke tahap tu. Jadi dia jumpa dengan Sa'ad bin Rabi', kata Zaid bin Sabit, wahai Sa'ad, Nabi SAW telah menyampaikan salam kepada kamu dan tanya apa khabar kamu. Ketika itu Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan nyaung-nyaung ikan, sebab dia dah nazak dah nak syahid dah. Ketika itu Sa'ad bin Rabi' kata, kabar baik, dan sampaikan salamku pada Nabi SAW dan maklumkan kepada Nabi, aku sudah membau bauan daripada syurga Allah Ta'ala. Nah, ini hebatlah. Kita baca kisah ni pun kita rasa nak menitis air mata, sahabat-sahabat Nabi ni. Datang pula Zaid bin Sabit kepada seorang syuhada Uhud yang bernama Kuzman. Bagi saya dia bukan syuhada lah, kita tak boleh panggil sebagai syuhada. Yang mana Kuzman ni, bila Zaid bin Sabit yang dihantar oleh Nabi ni pergi periksa jenazah-jenazah Uhud ni, jumpa dengan Kuzman, tanya pada Kuzman, wahai Kuzman, macam mana keadaan kamu? Kata Kuzman kepada Zaid bin Sabit, aku berperang bukan kerana Allah dan Rasulnya. Ini sahabat tentera Islam yang berperang dengan Nabi, bersama dengan Nabi ni. Dia kata, aku berperang bukan kerana Allah dan Rasulnya. Aku berperang adalah untuk menjaga air muka kabilahku. Habis dia sebut, kemudian dia meninggal dunia. Nah, cerita ni sampai pada Nabi. Nabi tanya pada Zaid bin Sabit bagi tahu pada Nabi, Kuzman telah meninggal, namun dia sebut kenyataan seperti itu. Kata Nabi SAW, Kuzman adalah ahli neraka. Ini salah satunya daripada tentera Uhud yang mati tetapi disebut sebagai ahli neraka. Cerita ni jarang-jarang kita dengar, tapi inilah yang disebutkan dalam riwayat-riwayat sirah. Kuzman ni sebenarnya dia adalah salah seorang daripada munafik, dan dia ni telah menumpaskan 2 ataupun 3 pemegang panji daripada Quraisy. Kalau tuan-tuan tengok dalam kisah, pemegang panji dalam peperangan ni adalah perwira ataupun pahlawan. Dia bukan orang sebarang. Sebab kalau panji tu jatuh, automatik surrender lah bagi satu pasukan. Jadi pemegang panji tu hebat lah. Dia tumpaskan 2 orang ataupun 3 orang. Maknanya betul-betul perwira Kuzman ni. Dan dia syahid. Matilah dalam peperangan Uhud. Tapi sayang, imannya ketika itu berperang bukan kerana Allah dan Rasul, tapi hanya kerana mempertahankan kabilah. Akhirnya kata Nabi, dia meninggal sebagai ahli neraka. Manakala cerita Al-Ushairim pula sampai, Zaid bin Sabit tengok pada Al-Ushairim, terkejut dia tengok Al-Ushairim, sebelum ni tak beriman pada Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba tengok Al-Ushairim ni hampir-hampir meninggal dunia. Zaid bin Sabit tanya pada Al-Ushairim, macam mana keadaan kamu? Benarkah kamu memeluk Islam? Kata Ushairim, benar, aku beriman pada Allah dan Rasulnya, dan aku berperang kerana Allah dan Rasulnya. Cerita ni Zaid bin Sabit maklumkan kepada Nabi SAW, dan kata Nabi SAW, ini adalah orang yang paling sedikit kebaikannya tapi paling banyak menerima kebaikan daripada Allah. Kata Abu Hurairah, dia adalah ahli syurga dan dia tak pernah sujud kepada Allah dalam hayat dia. Nak cerita apa tuan-tuan? Di penghujung hidup dia, kerana kesempatan dia bertaubat di hujung-hujung hayat dia, menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang saya nak tekankan pada ayat 75 ni, bila Allah Taala cerita tentang jangan ambil Tuhan sembahan selain daripada Allah, sebab dia tak akan bantu kamu dekat dunia dan akhirat, bahkan dia akan jadi tentera yang akan berbaris melihat kamu masuk ke dalam neraka sebagai satu penghinaan bagi kamu. Ayat ni bagi mereka yang nak hampir nazak, bila dengar ayat ni, inilah peluang dia, peringatan, nasihat kepada dia supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni peluang kita yang masih ada. Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca Yasin kepada sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita yang dalam keadaan nazak, yang inilah yang sepatutnya yang kita kena fahami. Okey, kita nak sampaikan mesej ini peluang. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dah, kita dah hampir-hampir habis surah Yasin, kebanyakan cerita dia berkaitan tentang selain daripada dakwah, dia juga menyentuh tentang akidah dan dia bercerita tentang alam akhirat. Okey, sebab dah nak ke transisi perpindahan alam dunia ke alam akhirat, dan surah inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, seperti mana dari riwayat Ibn Hibban. Walaupun ada para ulama mendaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban ini, tetapi dia dikuatkan juga dengan amalan daripada para salafus salih yang membaca surah Yasin kepada manusia ataupun orang-orang mukmin pada zaman mereka yang dalam keadaan nazak ataupun dalam keadaan sakaratul maut. Sebab di sinilah kita boleh nampak yang mana ia menjadi peringatan-peringatan terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kemudian ayat yang ke-76, Allah Taala menyebutkan, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Ayat ni lebih memujuk Nabi SAW supaya terus berdakwah dan terus kuat. Saya sebutkan tuan-tuan pada permulaan surah Yasin pada peringkat awal dahulu, siri-siri sebelum ni. Surah ni diturunkan selepas tahun yang ke-10 kenabian, sama ada tahun ke-10 ataupun tahun yang ke-11, yang mana fasa 10 tahun Nabi berdakwah, sahabat Nabi dah ditindas, diseksa, bahkan dibunuh pun ada dah. Bahkan Nabi baru selesai di boikot 3 tahun oleh musyrikin Quraisy, dan Nabi SAW telah dihalau oleh Bani Thaqif, penduduk Taif, daripada bumi Taif, yang mana Nabi tak boleh berdakwah. Di sini ada ayat-ayat memujuk, yang mana Nabi tak tahu akan datang Nabi akan berhijrah ke kota Madinah, tak tahu pun. 10 tahun tuan-tuan, bukan tempoh pendek, tempoh panjang. Allah pujuk, Allah kata fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wahai Muhammad, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami, yakni Allah, mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka dan apa yang mereka nyatakan. Walaupun mungkin daripada sudut mulut mereka menghina kamu, mengkritik kamu dan sebagainya, tapi dari sudut hati ada rasa benar apa yang kamu sampaikan. Kamu jangan risau, jangan khawatir, itu bukan benda yang kamu kena fikirkan, yang kamu kena pening-peningkan. Kerja kamu adalah sampaikan dakwah. Okey, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tuan-tuan memujuk kita dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan atas nama kebaikan, atas nama dakwah, sekalipun ditentang, tak disukai oleh masyarakat, tetap kita kena teruskan. Okay, sebab Allah lah yang memegang hati-hati manusia. Kita pun sedia maklum tuan-tuan, Nabi SAW ini, walaupun kita nampak dari sudut fizikal Nabi sebagai seorang pejuang, kuat dan sebagainya, namun Nabi SAW juga ada sifat manusiawi dan juga terlalu sensitif hatinya. Okay, sebab itu Allah memujuk Nabi SAW pada ayat yang ke-76. Okey, baik. Baik, kita masuk ayat yang ke-77. Yang tadi tu adalah merupakan ulang kaji kita pada ayat-ayat yang sebelum ni. Okey, tengok ayat yang ke-77. Kalau 31 Disember ni dipanggil apa? Apa dipanggil? Hari Eve apa? Kenapa maksud dia? Oh, okey. Dia ada sambutan yang tak ada lah. Tak ada. Okey. Tapi sambutan bermula pada hari ni lah. Macam 7 likur lah. Evening. Oh, okey. Evening. Eve. New Year Eve. Okey, baik. Okey, kita tengok pada ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat 77 ini sebagai ingatan kepada kita semua, yang mana musyrikin Quraisy dia bukan sekadar menolak dakwah Nabi, bahkan menjadi penentang kepada Nabi dan juga kebenaran. Yang ini Allah kata apa? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kata Allah Taala, apakah manusia itu tidak melihat, tidak memerhatikan anna khalaqnahu min nutfah, yang mana kami telah menciptakan mereka, iaitu manusia, min nutfah, daripada setitis air mani. Fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Di sini tuan-tuan, Allah Taala menegur manusia yang ego, yang sombong, yang menolak dakwah Nabi dan menolak kebenaran. Yang mana Allah kata, wahai manusia, kamu tengok diri kamu, kami ciptakan kamu daripada nutfah. Di sini tuan-tuan diulang banyak kali, adalah untuk menundukkan kita kepada Allah. Jangan sombong dengan Allah. Kita diciptakan daripada setitis air mani. Okay, nutfah tu maknanya setitis air mani. Nak kata tuan-tuan, seperti mana saya selalu ulang, manusia yang merasakan dirinya hebat, sombong, tak nak sujud kepada Allah, tengok balik, kita diciptakan, dikeluarkan daripada dua saluran yang sangat hina, sangat kotor dan saluran najis daripada manusia. Sama ada daripada seorang lelaki, ayah kita, dan juga dilahirkan daripada rahim, saluran ibu kita, yang mana dua-dua ni adalah kawasan yang
yang kita kata yang paling hina lah, yang paling kotor pada tubuh manusia. Tidak ada satu pun yang hebat, tidak ada satu pun yang mulia pada tubuh manusia. Bahkan nutfah, setitis air mani ni, saya minta maaf kalau saya sebut, kalau dia tertumpah, tertitis di atas bumi, tidak ada orang merebut pun, haiwan pun tak lalu nak makan, haiwan pun tak tengok pun, nak kata tak ada apa-apa pun. Tetapi Allah ciptakan daripada sesuatu yang hina tu, akhirnya disempurnakan menjadi hebat, diberikan akal, diberikan pandai berbicara, diberikan boleh berfikir, boleh menciptakan teknologi sebagainya. Sepatutnya menjadikan kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya, bukan menjadikan kita lebih sombong kepada Allah. Sebab kita diciptakan daripada sesuatu yang tak ada manfaat, sesuatu yang kotor dan sesuatu yang keji, iaitu daripada air mani. Okey. Tuan-tuan bayangkan kalau terjatuh di atas bumi, adakah orang berebut nak ambil? Adakah orang ni, saya minta maaf, sekalipun dia adalah air mani seorang raja sekalipun, seorang sultan, dia tak akan jadi apa-apa manfaat. Tidak ada satu nilai pun, tidak ada. Melainkan dia ada sesuatu yang sangat hina. Tapi Allah lah yang menyempurnakan, Allah lah yang memuliakan manusia tersebut. Kemudian Allah kata fa idza huwa khasimun mubin. Di sini seolah-olahnya ada gap. Sebab Allah kata daripada air yang hina tadi tu, akulah yang membesarkannya, menyuburkannya, menjadikan dia boleh berfikir dan sebagainya sampai dia jadi kuat. Fa idza huwa khasim, kata Allah. Maka pelik pula dia menjadi khasim, orang yang menjadi penentang keras. Kalimah khasim, kalau tuan-tuan perhatikan dari sudut kamus Arab ni, khasim ni adalah penentang. Dia bukan penentang biasa, dia penentang keras. Ada orang menentang dari sudut rahsia, diam-diam, tak cakap lah, tapi dia menentang daripada dalaman. Tapi khasim adalah penentang secara nyata. Dia lawan dengan mulut dia. Apa yang kita cakap, dia akan balas balik. Dia ni namanya khasim. Dan Allah kata dia bukan sebagai penentang keras, bahkan dia adalah mubin, penentang yang nyata pula. Dia tak berlindung. Memang dia menolak kebenaran. Memang dia menafikan kewujudan Allah. Memanglah dia menafikan segala-galanya. Di sini sepatutnya manusia boleh berfikir. Macam mana kamu daripada sesuatu yang hina dimuliakan, kamu boleh menentang pula Tuhan yang menciptakan kamu, Tuhan yang membesarkan kamu, Tuhan yang memberikan nikmat dan yang memuliakan kamu. Ini sesuatu yang tak logik dan tak masuk akal. Okey, di sini. Alright. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membawakan satu contoh pada ayat yang ke-78. Di sini Allah Taala rakamkan satu dialog daripada Ubay bin Khalaf. Okey, Ubay bin Khalaf ni antara salah seorang pemimpin Quraisy yang menentang Nabi SAW, yang dia tak percaya adanya hari kiamat, tak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya adanya hari hisab. Dia kata apa? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Tadi Allah kata manusia ni dia menjadi penentang. Bila diberikan akal, diberikan kekuatan fizikal, diberikan kesihatan, dia menentang Allah Ta'ala. Sedangkan Allah beri dia nikmat. Pada ayat 78 Allah bagi contoh ada manusia yang menentang ni, iaitu Ubay bin Khalaf. Yang mana Ubay bin Khalaf ni disebut wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia kata apa? Dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Tuan-tuan faham tak? Ayat tu Allah kata wa daraba lana mathala. Manusia bagi perumpamaan pada Allah lah. Tadi Allah bagi perumpamaan pada manusia, kamu tengok alam, kamu nampak aku. Sekarang manusia cabar Allah, dia kata, "Wei Tuhan, kamu tengok." Dia bagi perumpamaan pada Tuhan. Nanti saya akan sebut apa perumpamaan dia. Dia kata, "Ni perumpamaan aku nak bagi pada Tuhan ni." Dan Allah kata, "Wa nasiya khalqah." Memanglah manusia itu lupa tentang kejadian awal dia, kejadian asal dia. Tuan-tuan, kita pernah baca dalam surah pada juzuk 30 tu, saya tengok surah apa, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan manusia ni dimudahkan pada alam rahim dia, yang mana manusia tak pernah sibuk pun tentang apa-apa, melainkan semua Allah mudahkan. Bila seorang bayi duduk dalam kandungan ibu dia, bayi tu tak perlu susah untuk makan dan minum, melainkan apa yang ibu dia makan, anak tu akan makan. Apa yang ibu dia minum, anak tu dapat minum. Apa yang ada zat pada ibu dia, anak tu dapat zat. Yang ini ibu pun tak payah risau, tak perlu apa-apa pun nak ambil tahu anak cukup makan ke tidak, sebab semuanya Allah Taala telah sempurnakan. Bahkan kalau kita tengok bayi ni, saya baca dari sudut ilmu perubatan, kan kita tengok bayi bila keluar, badan dia akan diselaput dengan
macam kulit warna putih tu. Apa nama, macam bukan. Dia ada macam apa? Selaput putih pada kulit dia. Sampai kan dia kena dibersihkan, dimandikan kan. Kalau kita tengok kulit-kulit baby di atas kepala ni, kat ubun-ubun dia ada keping-keping tu kan. Dari sudut ilmu perubatan, Allah Ta'ala berikan lotion sebenarnya kat situ. Pada bayi ni, lotion yang paling terbaik. Yang mana? Sebab bila baby ni dia duduk dalam dia punya kandungan, dia berendam dalam air, sepatutnya kulit dia jadi kecut. Manusia kan macam tu, kalau dia mandi kulitnya jadi kecut. Tapi sebab adanya lotion yang Allah Ta'ala cipta ni, kulit baby tu menjadi lembut. Bukan kecut, menjadi lembut, dan dia keluar dalam keadaan sangat sempurna, sangat bersih dan sebagainya. Di situ pun tak ada seorang ayah, seorang ibu pun ambil tahu, melainkan semuanya atas kejadian Allah, semuanya atas sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala kepada makhluk dia. Okey, sebab itu Allah kata wa nasiya khalaqa. Manusia ni nak datang ke perumpamaan pada aku, sedangkan dia lupa siapa yang ciptakan dia, dia lupa asal usul penciptaan dia. Kamu duduk dalam rahim ibu kamu, kamu tak ambil tahu pun tentang makan, minum, tentang zat dan sebagainya. Aku yang memberikan. Sampai masa kamu dah besar, diberikan akal, berikan kekuatan, kamu cabar aku pula, datangkan perumpamaan. Apa perumpamaan yang Allah rakamkan daripada Ubay bin Khalaf ni, seorang musyrik Quraisy? Dia kata apa? Qala, kata Ubay bin Khalaf kepada Nabi, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Muhammad, siapa yang boleh hidupkan al-idham, tulang ni, wahiyya ramim. Tuan-tuan perhatikan kalimah ramim. Ramim ni adalah tulang yang telah rompong. Okey, ramim, kalimah al-idham itu adalah tulang. Al-idham adalah tulang. Wahiyya ramim, yang mana tulang tu bukan tulang yang keras, tulang baru, tak. Tapi wahiyya ramim adalah tulang yang rompong, yang dah kosong dah, yang tak ada apa-apa isi dah, hanya tinggal kulit sahaja. Dia ambil dan dia dipecahkan. Dia kata, ni tulang ni dah hancur dah, siapa yang boleh hidupkan? Dia datangkan perumpamaan cabaran kepada Nabi, bererti dia telah mencabar Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu pada Nabi SAW, "Kul, hey Muhammad, cakap dengan orang ni, musyrikin Quraisy ni yang menafikan kewujudan ni, kata dia, yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah." Tuan-tuan perhatikan dekat sini. Yang ini kalimah yang sangat luar biasa Allah Ta'ala sebut. Jawapan Nabi kepada Ubay bin Khalaf. Kata Nabi SAW daripada firman Allah, yuhyihallazi, yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ni, yang telah lama, telah usang, telah rompong ni, allazi ansha'aha. Tuan-tuan perhatikan kalimah ansha'. Kalimah ansya' tu bukan sekadar menunjukkan dia Tuhan yang menghidupkan, tapi ansya' tu adalah yang membesarkan. Maknanya kalau tulang tu kecil, tuan-tuan, daripada bayi, tulang peha kita kecil ni, akhirnya tulang daripada kecil tu dia boleh membesar sampailah kita jadi macam hari ni, tuan-tuan. Tulang tu boleh membesar. Ada zat, ada kalsium, ada itu, ada ini, yang mana kita sendiri pun tak ambil tahu tentang pembesaran tubuh badan kita. Tapi Allah kata, bagi tahu pada orang kafir Quraisy ni yang duk mengata ni, bagi perumpamaan cabar manusia, cabar Allah Ta'ala ni, bagi tahu dia yang menghidupkan, bahkan yang membesarkan tulang-tulang itu, awwala marrah, dialah Tuhan yang menciptakan kamu pada kejadian awal. Pada peringkat awal, dia Tuhan yang menciptakan kamu. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Di sini, kenapa Allah Ta'ala menyebutkan awwala marrah? Dia Tuhan yang menciptakan pada kejadian awal, kejadian yang pertama. Okey, saya nak bagi contoh yang di sudut yang lebih logik. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala datangkan satu logik kepada kita semua, iaitu kalau ada orang yang menafikan adanya penciptaan yang kedua, okey, kalau ada orang yang cuba menafikan adanya penciptaan yang kedua, Allah kata, jangan tengok pada penciptaan yang kedua, kamu tengok pada penciptaan yang pertama. Kalau dia mampu menciptakan yang pertama, penciptaan yang kedua sebenarnya lebih mudah lagi bagi Allah Ta'ala. Contoh paling mudah pada penciptaan manusia. Hari ini tuan-tuan, siapa yang mencipta telefon bimbit? Telefon yang kita dengar apa? Siapa nama dia? Abraham apa nama dia? Yang cerita pun Abraham Graham Bell. Dia yang ciptakan telefon kan. Peringkat awal dia nak cipta tu bukan senang.
Peringkat awal tu dia nak ceritakan punya macam-macam uji kaji yang dia buat, gagal, akhirnya berjaya. Hari ni orang nak buat penciptaan yang kedua, telefon yang kedua selepas Abraham Graham Bell buat penciptaan pertama, sebenarnya lebih mudah. Bahkan macam-macam inovatif, macam-macam teknologi pula yang dimasukkan. Kalau dahulu hanya boleh buat panggilan, hari ini boleh balas mesej. Kalau dulu hanya boleh panggilan, hari ini boleh tonton TV, video, boleh tangkap gambar, boleh baca paper. Semuanya telah dimasukkan di dalam satu telefon. Maknanya nak kata penciptaan yang kedua lebih mudah daripada penciptaan yang pertama. Sebab penciptaan yang kedua tu hanya tiru sahaja. Penciptaan pertama tu lebih sukar sebab dia tak ada rujukan, dia kena buat satu-satu. Jadi sengaja Allah katakan wahai Muhammad kepada orang musyrikin Quraisy yang menafikan adanya hari kejadian ni, hari kebangkitan ni, bagi tahu pada dia, dialah Tuhan yang menghidupkan tulang tersebut, bahkan ansha'aha, dialah Tuhan yang membesarkan tulang tu. Contohnya adalah pada kamu wahai manusia. Kamu tengok diri kamu. Dulu kamu rendah macam ni, sekarang kamu lebih tinggi daripada ibu bapa kamu sendiri. Dulu kamu tak boleh mampu berlari sekian-sekian, sekarang kamu tengok kekuatan kamu sekian-sekian. Allah kata ansha'aha, aku yang membesarkan kamu, aku yang beri makanan pada kamu, hidupkan kamu dan sebagainya. Dan kalau aku yang boleh ciptakan pada kejadian peringkat awal, untuk kejadian peringkat yang kedua tak menjadi masalah bagi aku, bahkan lebih mudah sebenarnya, kan? Ini contoh yang Allah Ta'ala datangkan. Dan manusia kalau berfikir, kalau Allah boleh ciptakan kita pada kejadian pertama, kejadian yang kedua bukan sukar bagi Allah. Sebab manusia pun dah buktikan telefon bimbit yang dicipta kali kedua tu lebih mudah daripada kali yang pertama, dengan lampu elektrik dan sebagainya. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Itu Allah Ta'ala highlightkan kalimah awwala marrah. Ini dari sudut kita punya logik, rasional kita berfikir tentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Bahkan Allah kata apa pula pada Nabi supaya Nabi jawab, wa huwa bikulli khalqin alim. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah Allah yang maha mengetahui tentang segala makhluknya. Di sini tuan-tuan, sebenarnya kita boleh faham satu mesej daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala bukan sekadar menghidupkan manusia, membesarkan manusia, bahkan Allah mengetahui tentang makhluknya. Saya bagi contoh. Manusia kalau dia mampu cipta kereta, buat satu kilang automobil, kilang kereta, keluar saja kereta tu dia tak peduli dah. Kereta tu ke mana ke, kereta tu dibeli oleh siapa ke, kereta tu aksiden ke, dia tak ambil tahu. Kita tak tahu pun. Ini untuk orang yang kerja kilang kereta. Tapi Allah, dia yang menghidupkan kita, dia yang membesarkan kita, bahkan dia tahu pula selepas apa yang berlaku pada kita. Apa yang kita rasa, apa yang kita nak, apa keinginan kita, apa keperluan kita, sampai kita mati di mana pun, Allah adalah Tuhan yang Al-Alim. Sebab itu Allah mesej itu wa huwa bikulli khalqin alim. Dia Tuhan yang mengetahui tentang segala macam tentang makhluk dia. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan sekadar menghidupkan, bukan sekadar membesarkan, bahkan dia mengetahui pula. Jawapan ni menyebabkan, kalau kita fikir, kalau Ubay bin Khalaf ni betul-betul nak beriman, sengaja dia buat macam tu, jawapan ni cukup memberi jawapan lebih daripada apa yang dia nak. Sebab dia tanya, tulang ni yang dah rompong ni, siapa yang boleh cipta? Siapa yang boleh hidupkan? Nabi tak kata dialah Allah yang ciptakan. Nabi kata apa? Dia yang ciptakan, dia yang hidupkan, dia yang membesarkan, bahkan dia tahu pula mana tulang tu nak mati. Kan jawapan tu lebih daripada apa yang dia harapkan. Sepatutnya lah, kalau kita tengok, sebenarnya jawapan pada ayat 79 ni sangat-sangat powerful. Kalau orang yang gunakan akal, memang dia akan rasa betul lah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tuan-tuan, jawapan ni kita tak boleh dapat daripada mana-mana, melainkan kita tanya pada diri kita sendiri pun. Apa yang kita nak, keperluan kita, kehendak kita, Allah Ta'ala tunaikan. Pada tubuh badan kita sahaja tuan-tuan, tidak ada sesuatu yang pernah kita ambil tahu, melainkan semuanya berlaku yang kita istilahkan sebagai semula jadi. Kan? Hakikatnya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan pergi hospital, ziarah kenalan-kenalan kita yang masuk hospital, kadang-kadang kita tak boleh fikir. Ada orang darahnya terlalu cair sampai kena makan ubat darah pekat, kan? Kalau ibu-ibu yang bawa bersalin, ni ibu makan ni ubat supaya darahnya pekat, jangan terlalu cair. Kita pun tak pernah tahu pun, tapi bila tengok kawan kena, Allah kesiannya. Ada orang darah terlalu pekat pula, doktor bagi ni ubat untuk cairkan darah. Ada juga.
Sedangkan kita hari ni hidup tak pernah tahu pun ada darah pekat, darah cair. Yang kita tahu hidup macam biasa saja. Kalau kita berfikir, nampak di situ adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Allah kata, dia yang menghidupkan kamu, dia yang membesarkan kamu, bahkan dia mengetahui tentang apa yang berlaku kepada semua makhluknya. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di sini ada satu hadis riwayat yang sahih, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Huzaifah, yang mana dia bawa satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum cerita pasal hadis ni tuan-tuan, Ubay bin Khalaf yang sebut kenyataan yang mencabar Nabi ni, Ubay bin Khalaf inilah yang dimasukkan dalam satu riwayat dalam siri-siri peperangan Nabi. Dialah satu-satunya musuh yang Nabi SAW bunuh. Itu pun satu riwayat, iaitu riwayat Al-Bazzar. Mana-mana riwayat yang tuan-tuan baca, tuan-tuan tak akan jumpa Nabi pernah bunuh musuhnya di dalam peperangan Nabi. Tak pernah. Melainkan riwayat Al-Bazzar kata Nabi membunuh Ubay bin Khalaf di dalam peperangan Uhud. Sebab apa? Sebab ada satu hadis yang mana Ubay bin Khalaf ni kalah dalam peperangan Badar, tentera Quraisy. Dia beli satu ekor kuda dan dia kata apa? Kuda ni saya akan latih untuk saya membunuh Muhammad. Dia letakkan satu matlamat dia beli kuda ni, latih kuda ni untuk membunuh Nabi. Kenyataan Ubay bin Khalaf di Mekah sampai pada Nabi yang berada dekat Madinah. Bila Nabi SAW dengar, Nabi kata apa? Sebelum Ubay bin Khalaf bunuh aku akan bunuh Ubay bin Khalaf terlebih dahulu. Okey, jadi kenyataan tu tuan-tuan sampai kepada Ubay bin Khalaf. Ubay dekat Mekah ni menggeletar tubuh dia. Sebab apa? Dia yakin Nabi tak pernah menipu sepanjang hayat dia. Okey, jadi masa perang Uhud ni memang Ubay bin Khalaf target nak bunuh Nabi SAW. Saya pendekkan cerita. Tuan-tuan pernah dengar kisah peringkat awal masa tentera Islam menang, masa tu Ubay bin Khalaf tak menyerang Nabi. Sehinggalah Nabi SAW berundur, yang masa Nabi kena pukul tu. Kan bila Khalid Al-Walid buat U-turn, tentera Islam dikepung, dah menjadi huru-hara kem muslimin. Masa tu Nabi sempat dipukul, Nabi dihalang dengan tubuh Talha bin Ubaidillah. Ni Talha ni tuan-tuan, cerita sikit sirah. Talha ni dia pertahankan Nabi dengan tubuh dia. Masa tu tak silap saya ada 9 ataupun 11 sahabat lindung dengan badan mereka supaya orang-orang Quraisy tak kena pada Nabi SAW. Nabi macam mana kata cerita dia, rentetan dia menarik lah. Sebab masa Nabi SAW tengok sahabat Nabi dah lari daripada medan perang sebab diserang daripada belakang oleh Khalid Al-Walid, Nabi panggil sahabat-sahabat Nabi. Di situ sebenarnya ada dua pilihan pada Nabi. Kalau Nabi senyap, automatik orang Quraisy tak tahu di mana lokasi Nabi, sebab semua dah pakai topi besi kan. Maknanya Nabi terselamat lah. Tapi Nabi memilih pilihan yang kedua, iaitu Nabi memanggil sahabat-sahabat Nabi dengan keberaniannya. Sebab Nabi tak nak tinggalkan sahabat-sahabat dia. Nabi panggil dan menyebabkan orang Quraisy tahu di mana lokasi Nabi SAW. Sebab itu terus menderu pasukan Quraisy ini serang pada Nabi. Yang ada pada Nabi, tak silap saya ada 9 orang ataupun 11 orang. Semua lindung dengan tubuh dia. Kesemuanya syahid melainkan Talha bin Ubaidillah saja. Seorang-seorang ada yang ditikam daripada belakang, dilembing, dipedang dan sebagainya. Sampai kepada Talha ni, Talha dia blok dengan badan dia. Dia sekuat hati dia pertahan dengan badan dia supaya melambatkan tindakan Quraisy untuk membunuh Nabi, sehingga sahabat-sahabat yang dah terlepas tu nampak situasi itu berundur dan melindungi Nabi SAW. Dalam riwayat sirah kata Talha ni dia punya jari dia semua putus sebab dia pertahankan Nabi dengan badan dia, dan pada badan dia saja ada 70 lebih bekas tikaman pedang dan juga lembing. Total kena bayangkan. Dan kata Nabi SAW, Talha, kita kata apa, the man of the match untuk perang tu adalah Talha bin Ubaidillah. Sebab kata Nabi, kalau tengok pada keadaan Talha ni, dia bukan sekadar putus tapi lumpuh badan dia lepas tu. Dia sepatutnya syahid, tapi dia hidup sebab Allah izinkan dia hidup. Nabi kata apa? Kalau kamu nak tengok syuhada yang berjalan di atas muka bumi, kamu tengok pada Talha bin Ubaidillah. Dipertahankan dengan badan dia masa tu. Okey. Saat itulah tuan-tuan, Ubay bin Khalaf yang pengecut yang kata nak bunuh Nabi ni, masa itulah dia ambil peluang untuk membunuh Nabi SAW. Masa tu. Kalau dia perwira, masa tentera Islam menang masa itulah one by one kan, tapi tak. Masa Nabi dalam keadaan cedera tu dah diketuk dengan pedang dan sebagainya, sampai bahu Nabi ni tak boleh angkat. 2 minggu ataupun sebulan Nabi tak boleh angkat. Muka Nabi ni dah berdarah, dah memancut darah. Topi besi dah tenggelam pada pipi Nabi. Masa itulah
datanglah si Ubay ni nak bunuh Nabi SAW. Nabi ingat lagi yang Ubay dah target nak bunuh dia. Nabi ambil satu senjata, Nabi kita kata touch, sahaja touch pada Ubay bin Khalaf punya ni. Kalau kita pegang pada kita punya badan ni, ada kawasan lengkung kat sini kan, ada macam berlekuk kat atas dada ni, ada kat situ. Touch sikit je. Dia kalau tengok baca riwayat, dia kata apa? Terkopik sikit je. Tapi masa tu Ubay bin Khalaf kata apa? Dia berundur pergi ke pasukan musyrikin. Dia kata Muhammad telah membunuh aku, Muhammad telah bunuh aku. Orang musyrikin Quraisy kata apa pada Ubay bin Khalaf? Kamu ni dah gila ke? Tak ada satu cedera pun, hanya terkopik kulit je. Kat sini terkopik je. Dia kata tak, Muhammad dah bunuh aku. Kalau Muhammad ludah aku pun dah cukup itu membunuh aku. Tuan-tuan bayangkan, dia punya takut dengan Nabi SAW. Tapi nak jadi cerita, Ubay bin Khalaf ni dia berundur, patah balik ke kota Mekah, dia mati di kota Mekah. Ini Ubay bin Khalaf. Sebab itu ada yang mengatakan asbab dia mati itu adalah kerana Nabi SAW. Sebab dia meyakini kalau dia tak bunuh Nabi, maka Nabi SAW akan membunuh dia. Inilah lelaki yang Allah rakamkan kata-kata dia, yang dia mencabar Allah dan dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke 79 tadi, ayat yang ke 78 tadi, yang kita tengok tadi. Okey, itu cerita tentang Ubay bin Khalaf. Okey, baik, kita dah tengok tentang ayat yang ke 70, ayat yang 79. Okey. Hikmah dia dekat situlah. Okey, Nabi SAW ni, para sahabat Nabi meriwayatkan hadis, cerita-cerita maghazi ataupun ghazwatul rasul dekat sini adalah, kalau kita tengok dalam satu, saya tengok dalam riwayat mana, tapi sahabat Nabi kata apa? Kami ajar anak-anak kami ilmu perang. Maknanya sirah tentang peperangan Nabi ni sama pentingnya macam kami mengajar surah-surah daripada Al-Quran. Tujuan dia adalah untuk menjaga autentik sirah peperangan Nabi SAW. Itu yang tak dinafikan. Dan yang kedua, hikmah Nabi tak membunuh, sebab Nabi nak tunjukkan kami berperang adalah atas dasar iman, dan iman itu adalah membawa keamanan. Tuan-tuan bacalah mana-mana sudut sirah, bila Allah sebut kalimah al-jihad fi sabilillah, Nabi implementkan kalimah jihad fi sabilillah, diikat dengan kalimah di jalan Allah tu. Pertama, sebelum berperang, Nabi akan dakwah dulu, kamu nak beriman dengan Allah dan Rasul ataupun tidak. Yang kedua, Nabi akan pesan pada sahabat Nabi, jangan runtuhkan bangunan, jangan tebang pokok, jangan bunuh orang tua, wanita, anak-anak kecil, jangan rumah ibadat dihancurkan dan sebagainya. Tujuan dia, Nabi berperang ni hanya sekadar untuk defensif, bukan untuk menyerang, dan bukan macam orang hari ni berperang. Dia pergi masuk satu negara, hancurkan, kemudian dengan niat nak bangunkan semula. Tak pada Nabi SAW. Nabi datang, Nabi tawan. Sebab itu dalam ilmu perang Nabi, dia tak panggil sebagai tawanan ataupun dia jajahan. Dia guna istilah fathu ni ataupun futuhat ni adalah pembukaan, membuka daripada kegelapan kepada cahaya hidayah daripada Allah. Sebab itu Nabi tak membunuh umat dia. Dan cerita ni kita kena maklum dan kena sampaikan. Sebab tu sahabat Nabi cerita pada anak-anak dia tentang perang Nabi ni supaya dijaga autentik, supaya tak disalahfahami, tak ditipu oleh orang musuh-musuh Allah Ta'ala. Sebab Nabi tak pernah bunuh pun. Hanya riwayat Al-Bazzar ni tak menafikan. Nak kata asbab je lah Nabi SAW. Itu pun dengan logik akal kita, Nabi buat macam tu untuk pertahankan diri dia. Macam kita lah, kalau ada orang datang rumah kita, ikat kita, nak bunuh kita, kita ada peluang untuk pertahankan diri kita dengan bunuh dia. Adakah kita pembunuh? Sudah tentu tidak kan? Lebih pada pertahankan diri. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, itu hikmah lah. Sebab nak tunjukkan agama ni adalah agama keamanan. Okey, baik. Tapi nak cerita tuan-tuan, Ubay bin Khalaf ni banyak cerita menarik tentang dia. Dia inilah juga yang menjadi sahabat kepada Uqbah bin Abi Mu'in. Sebelum Nabi jadi Rasul, Nabi bersahabat dengan Uqbah bin Abi Mu'in, seorang lelaki yang berjiran dengan Nabi. Sahabat rapat dengan Nabi ni, makan dengan Nabi, tinggal dengan Nabi. Tapi bila Nabi jadi Rasul, mengaku jadi Rasul, dia tinggalkan Nabi. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'in ni, dia jadi kambing hitam kepada Abu Jahal. Bila Abu Jahal nak buat sesuatu pada Nabi, dialah yang akan, kita kata apa, offer diri dia untuk buat. Tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi solat dekat Masjidil Haram, dia ambil
usus unta dicampak, diletakkan di atas badan Nabi SAW. Kemudian satu kota Mekah yang lihat tu ketawakan kepada Nabi SAW. Perbuatan tu adalah perbuatan Uqbah bin Abi Mu'id. Sebab apa? Sebab dia nak ambil hati Abu Jahal, nak bagi tahu Abu Jahal, aku dah tak bersahabat dengan Nabi dah. Aku bersama dengan orang-orang musyrik. Uqbah bin Abi Mu'id ni, dia dulu berkawan dengan Nabi. Setelah dia tinggalkan Nabi, dia berkawan dengan Ubay bin Khalaf. Tuan-tuan nampak tak? Dia nak bagi satu perbandingan. Dulu kamu berkawan dengan lelaki yang paling terbaik, sekarang kamu berkawan dengan lelaki yang paling terkeji. Nak kata itu satu kontra yang sangat ketara. Ni Ubay bin Khalaf nak cerita dia tentang dia ni. Okay? Sebab itu ada satu ayat Quran Allah Ta'ala sebut apa? Ada Allah Ta'ala rakamkan, ada seorang lelaki akan menjerit di mahsyar. Dia kata apa? Ya wailata laitani ittakhas fulanan khalila. Dia kata celakalah aku sebab aku mengambil seorang lelaki sahabat sebagai sahabat aku dekat dunia dahulu. Ni kata para ulama tafsir merujuk kepada ucapan Uqbah bin Abi Mu'id. Sebab dulu dia bersahabat dengan Nabi tapi tersalah memilih kawan dia, berkawan dengan Ubay bin Khalaf, orang yang paling tercela. Ini ucapan Ubay bin Khalaf. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila pada ayat 79 Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang tulang belulang ni yang Allah ciptakan, Allah yang akan hidupkan semula pada hari kebangkitan nanti. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad daripada Uqbah bin Amir. Dia berkata kepada Huzaifah, mahukah engkau menceritakan kepada kami apa yang telah engkau dengar daripada Rasulullah? Lalu dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna rajulan hadarahul maut falamma ayisa minal haya awsa ahlahu idha ana muttu fajma'u li hataban kathiran jazla thumma awkidu fihi naran hatta idha akalat lahmi wa halasat ila azami famtahshat fakhudhuha fudukkuha fadharruha fil yam fafa'alu fajamahu Allah ta'ala ilahi thumma qala lahu lima fa'alta dhalik qala min khasyatik faghafarallahu azza wa jalla lahu. Okey, hadis ni bermaksud ada satu kematian mendatangi seseorang ketika dia telah putus asa daripada kehidupannya. Hadis ni tuan-tuan cerita tentang seorang lelaki. Dia ni kata Uqbah bin Amir, daripada cerita Nabi ni, dia ni kerjanya sebagai pencuri kain kafan di kubur. Lelaki ni kerja ni curi kain kafan. Tak ada lagi tuan-tuan kerjaya hari ni curi kain kafan orang. Tapi lelaki ni lah riwayat Imam Ahmad kata Uqbah bin Amir, Nabi cerita dia ni pencuri kain kafan di kubur. Bila kematian sampai kepada dia, kerana dia takut dan putus asa dalam hidup dia, dia wasiatkan kepada keluarga dia. Dia kata, jika aku mati nanti, himpunkanlah kayu bakar yang banyak untukku. Maknanya aku mati nanti, kamu ambil kayu bakar, himpun-himpun banyak, kemudian bakarlah kayu api itu dengan api hingga ketika api itu akan menelan dagingku dan menghanguskan tulang-tulangku. Lalu aku menjadi tengkorak, maka ambillah dan gilinglah oleh kalian dan tebarkan di dalam lautan. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia kata pada keluarga dia, dia wasiat, nanti saya mati, ambil kayu bakar, bakar sampai hancur saya punya tulang, sampai hancur saya punya daging-daging ni. Kalau tulang saya jadi tengkorak, tak hancur, kamu ambil giling sampai jadi hancur. Kemudian tak cukup dengan tu, kamu pergi lepaskan dalam lautan. Maknanya jangan sampai berbentuklah, maknanya biar merata-rata. Kemudian lalu mereka melakukannya. Bila dia mati, keluarga dia buat. Maka Allah Ta'ala telah menghimpunkannya. Nak kata, kamu buatlah macam mana pun, Allah himpunkan. Dah hancur, dah dibakar, dah hangus, dah tak ada tulang belulang pun, Allah tetap menghimpunkannya. Dan kata Nabi, dan dikatakan kepadanya, Allah kata pada dia, manusia, kenapa engkau buat macam tu masa dekat dunia dulu? Perintah, wasiatkan untuk dibakar sampai sedemikian rupa. Dia berkata, aku buat macam tu kerana aku terlalu takutkan kau, wahai Allah. Sebab kerjanya mencuri kain kafan orang. Jadi dia rasa dia sangat takut pada Allah dengan perbuatan dia yang dekat dunia. Dia buat macam tu, bakar sampai hancur. Tujuan dia supaya dia tak payah dibangkitkan, terlalu takut pada Allah. Nabi kata apa? Faghafarallahu azza wa jalla lahu. Allah ampunkan dosa dia. Hadis ni tuan-tuan bukan nak suruh kita buat macam tu ya. Pergi hancur, tulang belulang pergi bakar. Tak. Tapi Nabi SAW cerita ni nak cerita pertama kekuasaan Allah. Kamu buatlah macam mana pun, dibakar sekalipun, Allah mampu untuk mengumpulkan semula. Dan yang kedua, pengajaran dekat sini, dia buat tu bukan kerana saja-saja, tapi kerana terlalu takut dengan apa yang dia telah buat. Di situ Allah Ta'ala nampak
ketakutan itu sebagai takwa dan Allah ampunkan dosa-dosa dia. Okey, tapi yang berlaku tu orang Arab. yang ini berlaku ni mungkin sebelum zaman Nabi, sebab ni cerita daripada Nabi. Bukan berlaku sezaman dengan Nabi lah. Maksudnya macam katalah sekarang ni orang Hindu dengan orang Korea. Ya, faham. Ya. Mungkin kepercayaan dahulu mungkin seperti inilah. Okey, mungkin seperti ini. Mungkin orang dahulu yang memulakan ritual tu sebab kerana takut kalau boleh jangan ada hari kebangkitan sebab dengan amalan. Mungkin saya pun tak tahu. Saya pun terfikir macam tu juga. Kan? Kenapa mereka buat sampai ke tahap tu? Mungkin kerana takut, kerana tak payah dibangkitkan, maka dibakar, dihancur dan sebagainya. Dan dari sudut logik mungkin juga manusia ni menyangka kalau nak ditanam tak, yalah, masing-masing punya logik akal kan. Nak ditanam takut ni takut itu, maka dibakar dan sebagainya. Tapi itulah pentingnya syariat kan. Allah Ta'ala ajar kita supaya dikafankan, dikuburkan jenazah-jenazah ni. Okey. Tapi bukan nak kata mereka buat tu kerana takut Allah tapi mereka buat tu atas ritual agama dia. Yang ini dulu ni zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi Allah Nabi nak tunjukkan di sini ada kekuasaan daripada Allah Taala. Okey, tuan-tuan perhatikan ayat yang ke-80. Baik, ayat 80 Allah kata, allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu minasy-syajaril akhdar, iaitu pokok-pokok kayu yang berwarna hijau, naran. Okey, dialah Allah yang menjadikan api daripada pokok-pokok kayu yang berwarna hijau. Fa idza antum minhu tuqidun, maka kamulah yang menyalakan api daripada kayu itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu perumpamaan. Bila orang menafikan adanya hari kebangkitan dan sebagainya, maka Allah kata, kamu tengok macam pokok kayu tu. Dia asal pokok kayu ni daripada, kalau tengok dalam riwayat ni dia kata daripada air. Saya pun tak tengoklah daripada sudut sains macam mana tapi Al-Hafiz Ibn Kathir kata pokok kayu ni daripada air. Kemudian Allah jadikan sebagai pokok kayu. Kemudian pokok kayu yang hijau ni maknanya terlalu cantik, berbuah, subur, rendang dan sebagainya. Akhirnya daripada yang sangat hebat pokok ni, akhirnya dia jadi kering dan dia hancur dan dia boleh jadikan api, dibakar sehingga menjadi api. Dan Allah datangkan perumpamaan itu sebagai contoh kepada kehidupan manusia. Daripada kecil tak ada apa-apa kekuatan, menjadi remaja, menjadi dewasa sangat kuat, membesar, menjadi pandai, cerdik dan sebagainya. Akhirnya satu masa nanti dia akan sampai ke fasa tua dia. Dan masa tu dia akan hancur. Samalah proses macam macam pokok kayu yang hijau ni. Ini satu perumpamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ni dekat sebenarnya kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Okey. Dan contoh yang paling mudah untuk kita yang saya dah pernah kongsi, Puan Shima yang bagi idea ni, dia kata samalah juga kalau kita tengok di negara kita, paling contoh mudahnya buah mangga. Kita makan sampailah tinggal biji dah, kering dah, letak dalam tanah, siram air, esok keluar balik pokoknya, bertunas pokok, jadi pokok subur, keluar balik buahnya. Macam mana satu buah yang dah hancur, dah kering, dah mati, tiba-tiba dihidupkan semula. Di situ sebenarnya bukti adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Proses itu berulang dan proses itulah sama macam kehidupan kita di hari kebangkitan nanti. Okey, itu buktinya. Okey, baik. Jadi Allah Taala tunjukkan pada ayat yang ke-80. Alright. Kita tengok pada ayat yang ke-81. Okey, pada ayat yang ke-81, ada apa-apa soalan ke daripada online? Tak ada. Tak ada. Okey, ayat yang ke-81 Allah menyebutkan, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Dan tidaklah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu. Di sini tuan-tuan, Allah datangkan satu pertanyaan sebagai jawapan, iaitu Allah kata apa? Kalau kamu duk menafikan adanya hari kebangkitan, kamu boleh diwujudkan semula, dibangkitkan semula pada hari kebangkitan. Allah kata, bukankah dia juga adalah Allah
yang menciptakan langit dan bumi. Yang mana langit dan bumi ni lebih kompleks, lebih sukar, lebih besar daripada manusia. Okey. Kalaulah Allah Ta'ala mampu menciptanya, langit dan bumi ni yang lebih sukar ni, nak ciptakan kamu sebenarnya lebih mudah. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Mu'min, kata Allah, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Yang mana Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Aku ciptakan langit dan bumi itu sebenarnya lebih besar daripada menciptakan manusia. Kalaulah ciptakan alam ni pun sukar, pun Allah mampu, ciptakan kita ni nak dibangkitkan, itu sebenarnya lebih mudah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala datangkan satu logik kepada kita supaya berfikir, dia yang Tuhan yang menciptakan alam ni, langit bumi ni. Kalau alam dan langit bumi ni pun Allah ciptakan dengan sempurna, nak ciptakan manusia bukan sukar bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah kata biqadirin ala an yukhlaqa mithlahum. Maka Allah itu sangatlah berkuasa menciptakan jasad-jasad makhluknya yang telah hancur. Itu bukan satu masalah bagi Allah Ta'ala. Kemudian Allah kata apa? Bala wa huwal khallaqul alim. Dan ketahuilah benar dia berkuasa dan dialah Tuhan yang maha mencipta dan dialah Tuhan yang maha mengetahui. Sebab Allah yang menciptakan kita dan Allah yang mengetahui tentang kejadian kita. Dia tahu apa keperluan kita, apa hajat kita dan apa kehidupan kita daripada awal kelahiran sampailah pada hari kematian. Semuanya dalam perancangan dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini kita boleh nampak kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas ni tuan-tuan, kita dah penghujung tahun dah. Masuk tahun baru, usia kita meningkat. Cuba kita duduk diam-diam, kita fikir balik. Macam mana kehidupan kita selepas ini, yang mana kita kena menjawab semua perbuatan kita dekat dunia ni yang remeh-remeh, kecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara di hadapan Allah. Macam mana kita nak jawab? Punya banyak kesilapan, kesalahan yang kita lakukan. Macam mana kita nak berhadapan dengan Allah? Sebab Allah kata wahuwal khallaqul alim. Dia Tuhan yang maha menciptakan dan dia Tuhan yang maha mengetahui. Zahir kita, batin kita, apa yang kita buat, semua dia tahu. Dan semua dalam catatan dia. Dan semuanya akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Cuba bayangkan, apa yang saya nak kata pada Allah? Apa yang saya nak cakap pada Allah? Macam mana saya nak menghadapi hari tersebut? Yang mana hari itu adalah menjadi sebahagian daripada keimanan kita kepada Allah. Adanya hari kiamat. Hari yang kita akan bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ tuan-tuan, bila kita fikir sungguh-sungguh, dia menambahkan lagi kerisauan kita dan menjadikan kita orang yang paling baik. Sebab kita akan lebih berhati-hati dengan kehidupan kita. Kita akan berhati-hati dengan akhlak kita. Kita akan berhati-hati dengan percakapan kita. Semuanya dalam kita kata di dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Baik, kemudian ayat yang ke-82. Allah menyebutkan innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah dia. Okey, bila Allah kata jadilah, maka terjadilah dia, kun fayakun. Okey, kita baca sikit tuan-tuan ulasan daripada Al-Hafiz Ibn Kathir. Dia kata apa? Dia Allah memerintahkan kepada sesuatu hanya dengan satu perintah, tidak perlu pengulangan ataupun penguat. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Zar, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, seluruh kalian adalah berdosa kecuali orang yang aku berikan kesihatan. Maka mintalah ampun kalian kepadaku, nescaya aku mengampuni kalian. Seluruh kalian adalah fakir kecuali orang yang aku berikan kecukupan. Sesungguhnya aku adalah pemurah di mana tidak ada orang yang pemurah yang memberikan kemurahannya. Aku melakukan apa yang aku kehendaki, pemberianku adalah al-kalam dan sesaanku adalah al-kalam. Jika aku menghendaki sesuatu, aku hanya mengatakan jadilah, maka ia pun terjadi. Ini nak kata semua yang ada dalam kehidupan ni semuanya di dalam penguasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan kalau kita faham ayat-ayat Allah Ta'ala, bayangkan kita yang berada dalam keadaan sakaratul maut, yang membacakan surah Yasin ni adalah anak-anak kita.
Apa yang tuan-tuan boleh bayangkan masa tu? Bila Allah kata innama, anak cucu kita baca depan kita ni, kita dah faham dah surah ni. Cucu kita kata innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Masa saat tu tuan-tuan, kita hanya merasai apa? Inilah kematian yang kita selalu dengar kepada orang lain dan sekarang kita sedang mengalaminya. Hanya Allah kata kun fayakun. Itu saja Allah Taala kata, dan masa itulah keyakinan baru meresap, tapi dah terlambatlah untuk kita nak beribadah, nak bertaubat, nak melakukan sedekah, amal soleh dan sebagainya. Masa tu dah terlambat. Tapi ayat ni bila kita baca tuan-tuan, bukan sekadar menghabiskan ayat-ayat ini di hujung-hujung surah ini hanya pada malam-malam Jumaat, tetapi datangkan perasaan supaya kita kuatkan keyakinan kita. Allah Ta'ala tu sangat-sangat maha berkuasa. Apa yang ada pada kita, apa yang kita lihat atas alam ni, semuanya atas kehendak Allah, yang mana dia melakukan hanya satu perintah saja, maka terjadilah sesuatu perkara itu. Dan yang terakhir tuan-tuan, Allah tutup surah ini dengan sangat sempurna, iaitu Allah kata fasubhanalladzi, maha suci Tuhan. Semua yang berlaku ni bukan di atas tangan Nabi SAW, bukan di atas tangan para malaikat, bukan di atas tangan awliya, bukan di atas tangan para habib, tetapi semuanya fasubhanalladzi biyadihi, suci, maha suci Tuhan, semuanya berada di atas genggamanku, di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malakutu, iaitu semuanya kekuasaan, kerajaan, kemilikan, semuanya milik Allah. Kulli syai'in, atas segala sesuatu, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Hujung ayat tu tuan-tuan ngam sangatlah dengan orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Okey, kita dah menghabiskan macam-macam kehidupan kita dalam sekian-sekian fasa ni. Ayat terakhir ni sepatutnya memberi satu kefahaman yang mendalam kepada kita. Saya ada seorang sahabat, dia dah berusia dah. Dia ceritalah daripada zaman dia muda, dia Kristian masuk Islam. Dia duduk Ipoh sekarang. Dia kata macam-macam fasa. Masa dia mula berkahwin tu, macam-macam lah ceritalah. Mak dia kata boleh kahwin. Ayah dia ni orang Perancis, kahwin dengan mak dia Cina. Okay? Tapi kalau tengok muka dia, muka Melayu. Saya pun tak tahu dia ni Kristian, sebab muka dia muka Melayu sungguh. Tapi dia kata saya ni walaupun ayah Perancis, tapi dah bercampur jadi macam Serani lah, macam orang Portugis kat Melaka tu kan. Muka dia lah, kita tengok muka Melayu sungguh. Dia kata apa, masa mula-mula kahwin punya susah ibu dia ni, iaitu dia minta kalau nak kahwin dengan anak saya, anak lelaki, dia kata isteri dia ni kena duduk dengan dia. Tapi macam-macam helah dia buat rupa-rupanya dia jadikan cucu dia tu, dia cuba nak ni lah. Antaranya lah yang saya ingat lagi dia cerita, dia kata anak dia bila pergi tadika, cikgu suruh lukis lukisan kampung halaman. Anak dia lukis gambar kampung halaman, tiba-tiba dia lukis church dalam tu. Bila ditanyakan ni gambar apa, si ada cross semua kan, dia kata ini masjid. Rupanya nenek dia ajar itu masjid, dia tak panggil itu gereja, itu masjid. Dan dia kata dia pernah nampak anak dia kalau nak doa, duduk kat satu side dekat dalam rumah tu, berdiri saja, buat macam tu, berdoa. Maknanya, iyalah, mak ayah pergi kerja kan, cucu duduk dengan nenek, jadi nenek gunakan tu. Jadi dia letakkan syarat, akhirnya dia keluar. Dia keluar, dia kata memang susah lah. Kita baru nak survive, bila keluar dari rumah sekian, kemudian pindah ke rumah sekian, pindah rumah sekian. Tapi dia kata sekarang Alhamdulillah lah, dah selesai semua, dia pun dah pencen, isteri dia pencen, dia duduk kat Ipoh. Sebab isteri dia orang Perak, dia pindah Ipoh, dia buat satu rumah tu dekat dengan kubur, dan dia cakap dengan isteri dia. Dan ayat tu saya dengar dia sebut tu, ayat tu biasa je, tapi saya rasa tersentuh sangat. Dia kata apa? Dia cakap dengan isteri dia, yang kita dah macam-macam fasa kita lalu, macam-macam rumah kita duduk, yang kena tahu, ni rumah yang terakhir, fasa terakhir sebelum kita pindah kat sana. Saya dengar tu saya rasa macam tak tahu nak kata macam mana, sedih sangat. Mungkin sebab dia ni Kristian masuk Islam, tapi kesedaran agama dia tu kuat. Dia kata, ya Allah, tak boleh bayang dia kata macam tu. Sebab saya pun terfikir juga, yalah kita dah ke sana ke sini kan, pergi pindah sana, duduk rumah sana, buat rumah sini, kerja sana kerja sini. Tapi satu masa nanti kita nak ending, kita kena sedar Allah dah takdirkan itulah yang terakhir untuk kita sebelum kita berpindah ke alam yang sebenarnya nanti kan. Saya tengok muka dia tenang je kan. Dia kata fasa macam-macam dia dah lalui dah. Tapi dia tahu lah ini yang terbaik untuk hidup dia, untuk agama dia. Sebab dia dah kata
Saya dah pernah dalami agama ibu ayah saya dan saya dalami agama yang saya pilih. Ada perbezaan yang sangat ketara. Puas hatilah dia kata untuk agama yang saya pilih ni berbanding agama orang tua dia. Inilah tuan-tuan sikit sebanyak berkaitan tentang surah Yasin. Baik. Oh ya. Oh. Sri Lanka ni dia agama dia Islam kan? Buddhis kan? Oh ya. Kawan saya orang Sri Lanka, kawan anak asal memang dia kata betul nanti Ya. babies yang nanti mak dia tengok anak kena kulit bayangkan pasal anak dia. Oh. They thought that the virus is that dangerous pun. Memang dia memang actually di Sri Lanka memang tak boleh nikah sebelum Ya. dia kan tak boleh nikah. Masa kita orang sikap dekat Sri Lanka itu masa dia syuting dia beli di airport tu memang dia Sampai sekarang. Walaupun pelancong pun tak boleh juga. Oh, transit. Kalau tidak memang kena buka lah. Ya. Saya tanya dekat these two Sri Lankan people that I know, some of these PhD dekat sini. Yes. Benda tu memang betul-betul berlaku lah. So I tak tahu macam mana kita nak. Apa yang kita boleh buat lah. It's really worrying. Recently a 20-day-old Muslim baby was forcefully cremated. It still continues to this day. Ini 22 Disember. Ui. Apa kita boleh buat lah? Tapi orang ramai tak tahu kot. Orang kita tak ada PCR pun. Tak tahu pun. Tak tahu. Saya pun tak tahu. Benda-benda tu tak tahu. Yes, until recently there was a case around the same one. 20-year-old baby was found but COVID positive and had to be cremated. There is a large price for cremation as well. So it's commercial reason juga. Lots of Muslims are passively protesting that they not go by not claiming the dead bodies. Sana Muslim ramai tak Muslim? Muslim ramai tak kat Sri Lanka? Media minorities. Minoriti kan? Tertindas sungguh lah. Sedih. Dan sedih tu dunia Islam Senyap. senyap. Macam tak ada pertubuhan. Macam tak ada concern langsung. Je. Ya. Macam itu is a local business. Yelah. Macam pagi tadi saya tengok news. Saya tengok yang di Dubai tu sibuk pula. Yang dekat Okey, baik, insyaAllah kita akhiri majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul As, dan mudah-mudahan ada manfaat daripada tafsir surah Yasin. Mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh bila baca selepas ini menambahkan lagi kefahaman kita dan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. According to Wikipedia, Buddhist 70%, Hindu 12.6,
Islam 9.7. 9%. Tapi yang sedihnya, macam semalam saya tengok, pagi tadi saya baca news, di Dubai sibuk dengan apa tu, yang hadiah kasut emas ke apa entah untuk Ronaldo pemain bola tu kan. Awak buat program macam tu dengan tunang Ronaldo dengan pakaian macam tu, datang ke negara awak yang awak claim sebagai negara Islam, punya banyak negara umat Islam yang luar sana tertindas, awak boleh buat event sebesar-besar macam tu kan, dengan keadaan macam ni. Saya rasa macam, saya tak tahulah, rasa macam ya Allah, kalau Allah datang balik. Ya, betul. Saya rasa kalau Allah datangkan bala pun saya redha, setuju sangatlah kan. Sebab saya rasa macam ya Allah,